Ibunda Datuk Seri Muhammad Najib meninggal dunia. PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Sabah dilanjutkan sehingga 31 Disember. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bonda saya sudah tiada. Kesedihan dan air mata mengalir. Tiada kata-kata untuk kehilangan ini. Itu antara bait perkataan daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak mengenai kematian bonda beliau Tun Hajar Raha Tan Sri Muhammad Noor. Tun Hajar Raha meninggal dunia di Hospital Prince Court di Kuala Lumpur pada usia 87 tahun yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah mencemarduli menziarahi arwah semalam. Turut menziarahi beliau antaranya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tun Hajar Raha adalah isteri kepada Perdana Menteri Malaysia kedua Tun Abdul Razak. Mereka berkahwin pada 4 September 1952. Pasangan ini dikurniakan 5 anak lelaki termasuk bekas pengerusi CIMB Datuk Seri Muhammad Nazir Razak, Datuk Ahmad Johari, Datuk Muhammad Nizam dan Datuk Muhammad Nazim. Kami di Berita TV9 mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Semoga roh arwah ditempatkan di kalangan hamba Allah yang soleh. Al-Fatihah kepada roh arwah. Seterusnya, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Sabah yang sepatutnya tamat Ahad ini dilanjutkan sehingga 31 Disember. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dibuat berikutan peningkatan ketara kes positif COVID-19 yang direkodkan sehingga semalam. Berdasarkan penilaian risiko, KKM mengesahkan terdapat peningkatan ketara kes COVID positif di 19 daerah perindustrian di Selangor, iaitu Kelang, Hulu Langat, Petaling, Gombak, Kuala Langat dan Sepang berikutan saringan pekerja sektor perkilangan dan tapak binaan. KKM turut mengesahkan bahawa bilangan kes COVID-19 di kalangan warga negara juga semakin meningkat. Jelasnya, sebanyak 22,931 kes positif COVID-19 direkodkan di Selangor, manakala 9,426 kes bagi Kuala Lumpur sehingga semalam. Bagaimanapun, keputusan lanjutan PKPB dikecualikan di Sabak Bernam, Hulu Selangor dan Kuala Selangor. Sementara itu, Datuk Seri Ismail berkata, jumlah kes harian COVID-19 di Sabah masih tinggi dengan kebanyakannya daripada kluster kediaman. Tidak seperti namanya, Taman Perumahan Cerating Damai kerap dilanda resah. Menurut penduduknya, sudah hampir 10 tahun kawasan perumahan itu dilanda banjir setiap kali hujan lebat berterusan lebih 24 jam. Beginilah keadaan sekitar Taman Perumahan Cerating Damai di Cerating, Kuantan. Sebahagian besar kawasan perumahan ini akan dinaiki air setiap kali hujan lebat. Dakwa penduduk, masalah ini sudah berlarutan sejak tahun 2013. Pelbagai pihak sudah dihubungi mereka bagi menangani masalah ini, namun tiada tindakan berkesan diambil. Keadaan bertambah buruk selepas kerja pembinaan projek perumahan baru dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Pahang bersebelahan tapak perumahan mereka. Kawasan kediaman mereka diibaratkan tempat takungan air kerana limpahan hujan tidak dapat mengalir ke sungai kerana tiada sistem peparitan. Kalau banjir ni, masalah saya ni air memang masuk dalam rumah lah. Tak tahu memang ginilah. Masalah nak kena angkat barang semua kan. Dia tak buat lokang yang memang yang khas untuk mengelak pada banjir.
Jadi isu-isu ni semua saya dah lampau pada atasan, tetapi masih tiada tindakan yang dibuat sampai ke hari ini lah. Dari segi lokan macam mana untuk pengaliran air. Adun Berserah Andasura Rabu yang diajukan masalah ini turun padang bagi melihat sendiri keadaan yang berlaku. Katanya beliau sudah berbincang dengan pihak berkaitan bagi menyelesaikan segera masalah ini. Akibat daripada hujan lebat dan juga saluran air yang tidak diperbaiki. Isu dia sebenarnya adalah apabila lebih memburukkan keadaan apabila projek perumahan Prima yang berjalan sekarang masih belum siap dan belum ada longkang atau saluran air untuk dialirkan keluar. Oleh itu apa tindakan yang kita buat dan kita ambil, kita berbincang dengan pihak pemaju. InsyaAllah hari ini saya akan berjumpa lagi dengan mereka untuk minta segerakan usaha-usaha untuk nak mengurangkan takungan air di kawasan tersebut dengan membina saliran air keluar ke sungai di belakang kawasan Prima tersebut. Selain kawasan perumahan terbabit, Jalan Kuantan Kemaman antara Balok dan Cerating juga sering terdedah kepada risiko dinaki air ketika musim hujan dan yang pasti puncanya juga hampir sama akibat sistem peparitan tidak memuaskan. Harga bawang besar, cili merah dan cili padi terus melambung naik sehingga 3 kali ganda di Perlis sejak lebih sebulan lalu. Dan seperti dalam kes sebelum ini, kekurangan bekalan terus dikaitkan sebagai puncanya. Ketika ini harga bawang besar dicatatkan RM10 sekilogram. Berbanding sebulan dahulu, harga bawang besar cuma RM2.50 sahaja. Pengguna yang berkongsi kegusaran menyifatkan kenaikan harga bawang tidak masuk akal. Sungguh pun begitu, mereka terpaksa membuat pembelian walaupun dalam kuantiti kecil kerana bahan ini penting dalam masakan. Kalau dari segi bawang tu memang mahal. Sebelum ni contoh macam sekilo dalam satu guni tu RM2.50. Sekarang dah dalam RM10. So memang meningkat sangatlah harga dia tu. Beli juga. Beli juga. Dan tak nak guna kan. Beli sikit-sikit. Bukan saja pengguna, bahkan peniaga kini mula merasa tempiasnya. Kurang lah, barang terak. Sekarang nak ambil barang pun susah, nak ambil lori. You kena booking kalau ada, cara booking dah terak. Di sana tu gudang, tu wholesaler terak barang. BM sana. Lama dah? Lama lah, sebulan ini. Itu lori bawa mai dekat barang terak. Dalam pada itu, cili besar mencatatkan kenaikan antara RM6 hingga RM8 sekilogram, menjadikan harganya ketika ini antara RM20 hingga RM22. Harga bagi cili padi pula antara RM2 hingga RM3.50 untuk 100 gram. Berbanding dahulu, cuma RM1 bagi berat sama. Kalau macam kata lebih pada macam 20 tu makcik tak ambil lah, ada di grade A. Kalau buah grade B tu makcik selalu duk ambil lah. Sebab di bawah 20 makcik ambil. Kalau lebih makcik tak ambil. Sebab kesian lah ke orang kan. Sebab harga tinggi. Pemeriksaan dan pemantauan harga barangan di Pasar Besar Sena di Kangar pagi tadi dilakukan bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Perlis. Pengarahnya Nur Razak Jaafar berkata, berdasarkan pemeriksaan ke atas 18 premis yang merangkumi 6 pasar dan 12 pasaraya utama di negeri ini, kenaikan melebihi 100% harga purata direkodkan bagi bawang besar. Manakala harga cili mencatatkan kenaikan antara 27 hingga 40%. Menurutnya, harga bawang naik sejak November lalu. Bagi cili, harga tertinggi pernah direkodkan juga pada November iaitu RM25 sekilogram. Kenaikan harga itu menurutnya berpunca fenomena cuaca dan serangan penyakit. Pemantauan harga terus dilakukan KPDNHP setiap hari bagi memastikan tiada mana-mana pihak mengambil kesempatan menaikkan harga tanpa sebab munasabah. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan menamatkan perkhidmatan kesemua helikopter Nuri dalam tempoh 5 tahun. Panglima TUDM
Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad berkata antara faktor menamatkan perkhidmatan helikopter itu adalah kerana operasinya melebihi 52 tahun serta faktor penyelenggaraan yang mana komponen dan alat gantinya tidak dikeluarkan kilang. Beliau berkata bagi penggantian Nuri, tender terbuka tempatan untuk penyewaan helikopter telah dibuka sejak 15 Oktober lalu dan ditutup semalam. Proses selanjutnya adalah untuk menilai tender sebelum diputuskan syarikat tempatan mana yang akan dianugerahkan tender berkenaan. Sementara itu, beliau memaklumkan bahawa TUDM akan memperoleh pesawat Fighter Lead-in Trainer atau Light Combat Aircraft dalam tempoh 3 tahun. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berangkat ke Abu Dhabi untuk lawatan khas 5 hari. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Samsudin berkata, lawatan khas berkenaan adalah atas jemputan Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Muhammad Zaid Al Nahyan. Agenda utama lawatan khas melibatkan perbincangan berkenaan hasrat kerajaan UAE untuk menyumbang sebanyak 500,000 dos vaksin COVID-19 kepada Malaysia bagi tujuan ujian klinikal fasa ketiga di negara ini. Al-Sultan Abdullah juga akan berbincang mengenai usaha memperkukuh dan meningkatkan lagi kerjasama serta hubungan dua hala Malaysia-UAE dalam pelbagai sektor. Pada lawatan khas itu yang di Pertuan Agong antara lain dijadualkan berangkat menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama rakyat sekaligus meluangkan masa menyantuni dan beramah mesra bersama diaspora Malaysia di UAE serta berangkat melawat Abu Dhabi National Oil Company dan Pusat Vaksinasi COVID-19 Abu Dhabi. Bagi memastikan keselamatan dan mematuhi SOP pencegahan penularan wabak COVID-19, lawatan khas itu adalah berlandaskan pengendalian dan tata cara SOP yang ditetapkan Kerajaan Malaysia dan UAE meliputi semua majlis yang dihadiri Al-Sultan Abdullah. Bertemu kembali. Seorang padri warga Korea yang OKU bisu dan pekak didakwa atas dua pertuduhan mencabul kehormatan dua lelaki yang juga OKU. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana ketiadaan jurubahasa Korea dan jurubahasa isyarat antarabangsa bagi membaca pertuduhan di hadapan Magistrate M. Kalayarasi. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Ji Jong Hun, 54 tahun, didakwa menggunakan kekerasan jenayah terhadap dua lelaki yang kini berusia 28 dan 27 tahun dengan niat mencabul kehormatan. Kesalahan itu didakwa dilakukan pada Oktober 2013 dan Julai 2017 di sebuah bilik di tingkat 11 apartmen Sri Cemerlang, Kampung Paya di Butterworth. Kes mengikut Seksyen 354 Kanun Kesaksian yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 10 tahun, denda atau sebat. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000. Sebutan semula kes 18 Januari depan. Dewan Undangan Negeri Dun Perak meluluskan Belanjawan Negeri 2021 dengan sebulat suara. Belanjawan Negeri Perak 2021 berjumlah RM1.215 bilion dibentangkan Menteri Besar Perak Datuk Sakrani Mohamad dan dibahas selama 2 hari bermula Rabu lalu. Seterusnya, jumlah wang yang ditunjukkan berhadapan dengan tiap-tiap butir dalam penyata itu adalah dengan ini diperuntukkan bagi maksud-maksud yang ditetapkan dan telah pun dibahaskan. Sekarang saya menjemput ahli yang berhormat mengundi. Yang bersetuju sila bersuara setuju. Dan yang tidak bersetuju sila bersuara tidak. Sebulat suara bersuara setuju, maka usul itu dipersetujui dan diluluskan. 12 ahli Dewan Undangan Negeri Adun, masing-masing 6 daripada kerajaan dan pembangkang membahaskan usul itu. Saya agak 5 penggal di Dewan Negeri ini, saya terasa bahawa ini Dewan Negeri yang paling tenang kerana semua orang memberi fokus dan membahaskan perkara-perkara yang menunjukkan keamanan, kedamaian, kematangan berpolitik
sama seperti mana yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Ridwan. Belanjawan Negeri Perak 2021 bertemakan Perak Negeri Berdaya Tahan, Mampan dan Inklusif. Belanjawan negeri juga menunjukkan peningkatan peruntukan sebanyak RM117 juta kepada RM1.215 bilion berbanding belanjawan untuk tahun ini. Daripada jumlah itu, RM785.1 juta adalah anggaran perbelanjaan mengurus, manakala RM430 juta lagi untuk perbelanjaan pembangunan. Belanjawan itu mencatat defisit RM154 juta juga adalah yang tertinggi dalam sejarah negeri Perak. Kampung perangkap di Bunut Susu dekat Pasir Mas yang terkenal dengan pertukangan menempa senjata tradisi kini giat melatih generasi pelapis untuk mengekalkan seni warisan itu. Usaha dilaksanakan secara sistematik dan dibantu oleh Kraftangan Malaysia dan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan UMK. Sebagai permulaan, seramai 10 pelatih dipilih menyertai kursus jangka pendek, pertukangan besi dan pembuatan keris. Bekas penuntut Diploma Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Pahang, Muhammad Arif Muhammad, 26 tahun, antara yang tampil menyahut cabaran untuk mencuba seni berkenaan. Pertama sekali, nipu kita ada. Sebab bukan semua untuk muda masuk lebih dari ni. Pertama sekali, lepas tu keduanya, dia boleh buat duit daripada cabai ni. Lepas tu, yalah, benda ni kan ditinggalkan zaman oleh anak muda Melon ni ramah tak berminat. Lebih baik kita ceburu daripada kita tinggal warisan kita diri. Sebab nak nak menghidupkan kembali ni generasi generasi tempur ni, warisan Melayu ni untuk supaya tak pupus. Tenaga pengajar, seorang pakar membuat keris, Muhammad Afandi Ismail berusia 60 tahun, telah membuat dan menjual lebih 1,000 bilah keris. Beliau yang juga pemilik bengkel keris Kampung Manir bersyukur kerana dipilih menjadi pendorong kepada anak muda untuk menambah ilmu menempa besi. Kalau kira tu bagus juga lah. Sebab ada yang berminat nak belajar kan. Meskipun terasa masa tersingkat tapi mungkin berjaya juga lah. Sekarang ni kita tumpu pada kimpalan besi untuk menghasilkan pamor keris tadi. Katanya keris ini mendapat permintaan tinggi. Malah harganya boleh mencecah puluhan ribu ringgit sebilah bergantung kepada jumlah look dan keindahan seni pada sarungnya. Program latihan ini turut memberi pendedahan aspek pemasaran sekaligus membuka peluang sumber pendapatan. Program ni yang dinamakan program pembangunan kemahiran untuk di bawah program penjana untuk melatih tenaga baru ataupun yang mempunyai tambah nilai kepada kemahiran sedia ada di kalangan tukang-tukang besi di kampung perangkap ini. Selepas ditutup lebih 2 bulan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, Zoo Negara dibuka semula kepada pengunjung hari ini. Kehadiran pengunjung pada hari pertama amat menggalakkan berikutan permulaan cuti persekolahan. Demi mematuhi SOP, pihak Zoo Negara menetapkan hanya 1,250 pengunjung dibenarkan masuk pada satu-satu masa. Oleh kerana SOP kita terhad. Jadi kalau tidak, bulan Disember ni satu hari sampai 4-5 ribu orang pun ada. Sekarang kita terhadkan pada 1,250 at one time. Jadi mana yang lebih dikeluar yang pulang tu kita tambah balik. Jadi tak semestinya 1,250 orang satu hari. Ya, jadi setiap kita akan bagi kad, mana yang keluar tu kita ambil balik dan kalau keluar nombor yang keluar tu kita tambah mana yang tunggu di belakang. Begitu juga bagi tempahan tiket secara dalam talian akan diberikan angka giliran untuk berkunjung jika sudah melepasi jumlah ditetapkan. Rosli berkata pihaknya memantau SOP yang dikenakan kepada pengunjung bagi menjamin operasi Zoo Negara serta kebajikan 3,700 haiwan daripada 280 spesies. Beliau turut memaklumkan Zoo Negara telah menerima sumbangan hampir 10 juta ringgit sepanjang PKP. Pada hari pembukaan Zoo Negara, Habib Jules turut menyumbang RM50,000. Habib Jules turut melancarkan program Selamatkan Haiwan Kita melalui penjualan wafer emas. Setiap pembelian sekeping emas, RM5 akan disumbangkan kepada Zoo Negara.
Bertemu kembali dengan perkembangan COVID-19. Tiada kes kematian dicatatkan hari ini di sebalik kes positif baru masih tinggi pada 1,683 kes. Jumlah kes aktif atau yang masih dirawat 15,140 kes. Kes sembuh 1,214 kes. Selangor kekal mencatatkan kes harian baru tertinggi dengan 692 kes. Diikuti Sabah 260 kes dan Kuala Lumpur 197 kes. Baik, kita beralih ke perkembangan luar negara. Jordan kini menjadi tempat perlindungan kepada sepasang beruang dari sebuah zoo terbiar di Pakistan. Akibat COVID-19, pasangan beruang itu terpaksa dikuarantin terlebih dahulu. Beruang dikenali dengan panggilan Suzy dan Bubalu ini asalnya dilatih sebagai penghibur jalanan oleh tuannya. Ia tiba di Jordan dengan bantuan Yayasan Puteri Alia, diketuai anak perempuan kepada almarhum Raja Hussein. Di Jordan, pasangan beruang terbabit akan turut diberikan rawatan penjagaan gigi dan pemulihan psikologi. Gara-gara COVID-19, Hofbräu Berlin, restoran terbesar di ibu kota Jerman, Berlin, menukar fungsinya kepada tempat perlindungan untuk gelandangan. Langkah itu diambil hasil idea salah seorang pekerjanya. Menurut pengurusnya, langkah itu secara tidak langsung membolehkan pekerjanya terus bekerja. Ia juga membolehkan restoran itu mempunyai pendapatan sendiri melalui tajaan makanan yang diberikan bandar itu. Dibuat secara berkala 2 kali sehari, dalam sehari sekitar 150 orang gelandangan ke restoran itu. Dianggarkan terdapat antara 2,000 hingga 12,000 orang hidup tanpa tempat untuk tidur di kota Berlin.